Ya, sejemput Yang Hormat Batu untuk menyambung perbahasan seperti yang kita putuskan semalam. Selepas Batu, Sepang, selepas itu Menteri menjawab. Terima kasih pengerusi. Saya Mana boleh Datuk Petua? Ini isu luar negara ini isu penting. Dah Perlu juga diputuskan kita semalam, bahas. Ahmad. Ya, saya pun setuju. Kalau boleh minta izin untuk satu lagi lah daripada Barisan Nasional. Sebab kita ada apa ini spy game dalam dunia kita. Jadi kita Tak kena apalah. bicara juga. Semalam Barisan dah berucap, Yang Hormat. Yang Hormat Tuan. Ya. Tidak apa. Kalau boleh saya minta jugalah. Ya, Batu. Terima kasih pengerusi. Saya ingin bahas di bawah tajuk 020100 bahagian Eropah, Amerika, Afrika dan NZ sebagai tajuk hubungan dua hala. Seperti yang kita telah maklum dan mendapat pengesahan daripada pihak Amerika Syarikat dan Australia bahawa aktiviti pengintipan telah berlaku di atas premis kedutaan negara Amerika dan Australia ini, dan kita nampak pihak Menteri Luar Negeri tidak mengambil satu pendirian yang sangat tegas selain daripada mengatakan beliau menyesal dan juga ada hantaran surat protes, tetapi nampaknya tidak mencukupi. Di negara lain, saya ambil contoh Germany sebagai anggota dalam NATO, mereka juga mendesak supaya Amerika Syarikat untuk menandatangani satu agreement yang dipanggil No Spying Agreement. Kita harus menyatakan kedaulatan kita tidak boleh diancam sebegitu. Dan banyak lagi seruan supaya kita suspend perbincangan TPPA, menghentikan segala kerjasama secara tentera, atau kita menghalang lawatan kapal perang ke pelabuhan-pelabuhan Malaysia sehingga Amerika Syarikat setuju untuk tidak lagi mengintip dan juga tidak mencerobohi kedaulatan negara. Saya tidak nampak kenapa Kementerian Luar Negeri ini sangat lembut sekali dari segi perkara ini. Dan boleh dikatakan juga kita mengesahkan kata tidak akan menjejaskan hubungan dua hala. Bagaimana kita tidak menjejaskan hubungan dua hala kalau kedaulatan kita dan keselamatan kita dicerobohi? So saya harap dapatkan penjelasan, dan saya juga ingin lihat ada ketegasan dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian saya juga ingin bahas dalam 030100 politik keselamatan pelbagai dan penducutan senjata. Baru-baru ini Perdana Menteri telah melawati Sri Lanka untuk sidang kemuncak COGM. Walaupun banyak pihak telah mendesak supaya untuk menunjukkan keprihatinan kita dan pendirian kita dalam hak asasi manusia sejagat, Perdana Menteri tidak melawat. Banyak negara lain termasuk Kanada dan negara-negara Eropah, mereka boikot, memulau persidangan ini. Saya ingin dapat penjelasan kenapa kita tidak mengikuti jejak yang lain, dan apakah hasil daripada kunjungan ke Sri Lanka ini. Jelasan. Ya, Ibu Barak Bangun. Okey. Sila. Terima kasih pengerusi. Merawak betul. Adakah yang merawak betul tahu bahawa baru-baru ini Tamil Diaspora telah mengadakan satu mesyuarat di Mauritius, di mana mesyuarat itu dibuka dengan resminya oleh Presiden Mauritius. Selepas itu ketetapan telah diambil supaya negara Mauritius sendiri tidak pergi ke COGM. Dan di antara masa itu Presiden negara Mauritius mengatakan bahawa kerajaan beliau akan pergi ke
Sri Lanka. Tetapi selepas mendengar dalamnya apa yang kita kata, saya dan Profesor Ramasamy dan banyak dari Malaysia itu pun telah menghadiri, dan atas representasi kami, Kerajaan Mauritius telah membuat keputusan yang bijak untuk tidak menghadiri majlis tersebut. Tapi yang lebih mustahak adalah di mana tentangan yang tertentu, pandangan yang tertentu telah dibuat di berbagai masyarakat di seluruh negara menentang kehadiran Malaysia di COGM. Kenapa yang berhormat pertentangan ini? Ini adalah kerana apa yang telah berada di negara Sri Lanka, di mana lebih dari 100,000 orang telah mati akibat civil war di sana, dan ramai anak-anak mereka, anak-anak Tamil di sana, juga anak-anak Muslim telah dirogol oleh askar Sri Lanka, dan ini semua diketahui, fakta-fakta. Dan bukankah ini menjadi satu foreign policy blunder oleh kerajaan, di mana tidak mengakui, malah memberi iktiraf bahawa apa yang dibuat oleh Sri Lanka adalah bagus dengan penghadiran mereka. Dan baru-baru ini Batu, di mana David Cameron, Perdana Menteri, mencari show an example, di mana dia telah pergi ke Jaffna untuk menengok on the ground. Kenapa kita sendiri, ramai di antara Malaysia, rakyat Malaysia, Datuk Pengerusi tak tahu, ada lebih kurang 200,000 orang Melayu yang duduk di sana. What about them? So many were killed. Saya sendiri tahu. Saya ada kawan-kawan Melayu di sana. They are from here. They are descendant dari sini. Kenapa kita Perdana Menteri tak tahu? Pretend not to know? Tak apalah. Tamil okay. Macam mana orang Melayu? Tak mustahak. Ini, these are, bukan. Bila Perdana Menteri pergi sana, dia tahu. Tapi mungkin dia tak tahu bahawa ada orang Melayu di sana. 200,000. Ramai di antara orang Melayu juga telah dibunuh kerana civil war, kerana mereka agama Islam, agama Hindu dan sebagainya. Macam mana we make a political blunder, foreign office blunder? Adakah kerana ini advice dari High Commissioner dari Colombo tidak tetap? Walaupun ada tentangan yang tertentu. Jadi maka pandangan rakyat kenapa ia tidak diambil alih? Ya, Ipoh Barat. Okey. Terima kasih, saya amat setuju dan masukkan sebahagian daripada ucapan saya. Tapi saya ingin tegaskan ialah termasuk Sungai Petani, mereka yang dalam misi untuk melawat dan untuk mendapatkan fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia di Sri Lanka ini, Sungai Petani juga dihalang untuk masuk sebagai ketua kumpulan prihatin ahli-ahli parlimen terhadap hak asasi manusia di Sri Lanka. Seterusnya saya juga ditajuk 030200 hak asasi manusia dan kebudayaan. Seterusnya yang selanjutnya termasuk ekonomi pelbagaian hala dan kerjasama serantau, hak ehwal Islam pelbagai hala. Dalam tajuk ini saya ingin dapatkan penjelasan pendirian Kementerian Luar Negeri, apakah pendirian Malaysia terhadap satu kudeta yang tidak mematuhi lunas undang-undang dan hak asasi manusia yang berlaku di Mesir, di mana presiden yang dipilih secara demokratik telah digulingkan. Apakah pendirian kita? Adakah kita iktiraf sebuah rejim yang mengambil alih kuasa melalui kekerasan tentera? Apakah juga pendirian Malaysia dan peranan Malaysia terhadap pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di Ogos tahun ini, di mana beratusan orang awam yang tidak bersenjata dibunuh di Mesir, di kota-kota yang besar termasuk Kairo dan tempat beberapa lagi, Iskandaria dan beberapa lagi kota besar yang perhimpunan yang aman itu ditindas begitu kejam sekali. Dengan imej Perdana Menteri yang cuba menyatakan beliau adalah pemimpin wasatia di World Moderate Movement ini, sepatutnya kementerian mengambil satu inisiatif yang lebih proaktif untuk mempertengahkan isu ini. Dan
kita telah menandatangani International Convention on war crime. Sama ada kerajaan Malaysia bercadang untuk failkan satu aduan di Mahkamah Dunia antarabangsa untuk membicarakan pihak-pihak tentera yang telah melakukan satu kekejaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan, crime against humanity. Ya, batu boleh gulung. Sedikit lagi. Ya. Seterusnya saya juga ingin dapat pendirian dalam isu yang sama, pendirian kerajaan Malaysia terhadap sekatan ekonomi di Iran. Saya dapati bahawa ada tindakan seolah-olah kita menyokong sanction terhadap Iran ini. Akhir sekali ada satu lagi isu, iaitu di bawah tajuk 100 Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan. Saya masih ingat pusat ini, SEARCCT ini ditubuhkan pada tahun 2003 untuk menangani dan mengutip maklumat tentang keganasan, aktiviti-aktiviti keganasan. Setelah penubuhan center ini, sehingga hari ini, bukan saja kita telah menghadapi serangan dari Abu Sayyaf, kita dapat masalah krisis di Lahad Datu, terbaru saja di Pulau Pompom. Sehingga sekarang nampaknya tidak ada koordinasi center ini dengan pihak polis. Polis pun tidak tahu siapa yang pengganas ini. Apakah fungsi pusat ini kalau pusat ini tidak menjalankan ongoing investigation terhadap aktiviti-aktiviti pengganas-pengganas di rantau ini. Saya ingin penjelasan daripada kementerian, apakah program-program koordinasi di antara pihak polis dan penguatkuasa dan juga informasi yang telah dikutip oleh pusat ini. Sekian, terima kasih. Ya. Sepang Tiada dan Dewan. Sila. Kina batangan. 10 minit, lepas tu Menteri jawab. Terima kasih, Datuk Ya. Pengerusi. Saya ingin menyentuh perkara ahli ihwal pelbagai hala dan juga ahli ihwal Islam pelbagai hala. Pertama, dunia sebetulnya memang telah dikejutkan dengan tindakan Amerika Serikat dengan beberapa sekutunya seperti Australia, Kanada dan juga Britain membuat pengintipan ke atas beberapa buah negara dan termasuk negara Malaysia. Dan pengintipan ini begitu terancang sehingga mungkin tanpa kita sedari, dan akhirnya kita dikejutkan dengan seorang pegawai perisikan NATO yang telah bersara, yaitu Snowden, yang telah memaklumkan bahawa termasuk negara Malaysia telah diintip oleh Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya, dan tanpa segan silu, tanpa ada rasa malu di atas hubungan yang baik di antara negara kita dengan Amerika, maka mereka telah admit ataupun mengakui bahawa mereka melakukan pengintipan atas dasar pengganas dan keganasan. Dan memang benar, saya setuju dengan rakan saya dari Batu. Beberapa buah negara termasuk Jerman dan Indonesia telah mengetengahkan beberapa suur dan bantahan yang tegas, termasuk mencadangkan agreement no spy game untuk ditandatangani. Dan rasa saya negara kita juga, walaupun kita ini negara kecil, tetapi kita harus melihat bahawa kita sudah terdedah dengan berbagai-bagai intipan. Dan intipan ini sama ada melalui media massa elektronik seperti Instagram, Facebook, Twitter, macam-macam. Dia boleh ceroboh, dia boleh dapat tahu, dapat kesan dengan siapa kita berbual, apa intipati, mesej yang kita hantar dan sebagainya. Jadi apakah
pendirian negara kita. Apakah kita berdiam diri ataupun kita harus juga mengikuti langkah-langkah negara untuk mempertahankan maruah bangsa kita? Kita ini terkenal dengan pendirian kita mempertahankan maruah bangsa kita. Seinci pun kita tidak mundur dan tidak lari. Ya, Lenggong bangun. Ya. Ya. Terima kasih Tuk Pengerusi. Terima kasih Kinabatangan. Saya bersependapat dengan Kinabatangan. Ini soal maruah negara yang mesti kita pertahankan. Namun demikian, kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan negara kita telah pun memberi isyarat begitu jelas mengenai pendirian Malaysia terhadap kegiatan pengitipan yang disyaki berpunca di pejabat kedutaan Amerika dan juga Suruhanjaya tinggi Australia di Malaysia. Saya dipahamkan bahawa Wisma Putra sendiri telah menghantar nota bantahan Salam sakit tekak. kepada pihak berkaitan untuk memperlihatkan bahawa kita memang membantah di atas pencerobohan negara kita. Walaupun Shah Alam tidak yakin dengan kekuatan kita untuk pertahankan maruah negara. Soalnya, Yang Berhormat, mungkin Kinabatangan boleh beri pandangan. Apakah perlu kita tingkatkan lagi bantahan kita atau kita nak tahu apakah respon daripada Amerika Syarikat mengenai bantahan yang telah pun kita hantar pada kita? Ya, Lenggong. Pertama, saya rasa kerajaan perlu ada mencari dua pendekatan. Pertama, menyekat bagaimana intipan ini boleh berlaku, iaitu dengan mungkin bekerjasama dengan SKMM, dengan kementerian-kementerian yang lain. Sebab kita tidak mahu nanti satu hari negara-negara lain juga akan membuat berbagai-bagai intipan dengan dengan mana-mana agensi kerajaan ataupun keselamatan dalam negara kita. Kedua, bukan sahaja nota bantahan, kalau perlu kita akan lakukan sesuatu yang lebih tegas untuk memastikan bahawa kita tidak mahu kerja kotor yang dilakukan oleh Amerika yang berlagak selaku polis dunia, tetapi sebenarnya merekalah penyamun yang paling besar dalam negara ini, Ya, Kuala dalam Kelai negara bangun. dunia ini. Sila. Terima kasih Kami Kinabatangan. kemarin sama-sama solat, jadi tidak ngam kalau saya tidak bagi. Very friendly today. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nak bertanya kepada Kinabatangan, adakah Kinabatangan sedar bahawa siri terbaru intipan oleh Amerika Syarikat ini ialah ke atas pimpinan tinggi negara-negara, termasuk di Jerman, berlaku di Brazil, dan ini merupakan suatu ancaman besar kepada negara kita kerana tumpuannya bukan lagi pembangkang ataupun penjenayah kecil, tetapi pimpinan negara. Jadi mungkin ini akan dijadikan suatu cara untuk blackmail peras ugut terhadap kepimpinan negara kita. Jadi adakah cadangan Kinabatangan tadi supaya kita hantar memo dan langkah-langkah lain itu cukup kuat untuk menunjukkan kemarahan kita? Hantar memo ni biar NGO lah ni buat kerja. Terima kasih. Ya. Saya terima kasih Yang Berhormat rakan saya. Sebetulnya apa yang perlu kita katakan iaitu ketegasan kita. Dan yang kalau nak buat demonstrasi ini memang kerja macam salam. Jadi kalau boleh untuk atas kecintaan kepada negara, saya sorkan salam mengetuai demonstrasi di jalanan. Kita sokong sebab dia kepala demonstrasi untuk kebaikan negara. Syalam Ada bangun. lagi? Ya. Baik, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Kinabatangan. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian Kinabatangan mengiktiraf dan memperakuilah kemahiran yang ada pada pembangkang yang mana tidak ada pada pihak kerajaan. Ya, yang mana pihak kerajaan memang selama ini dan pihak backbenchers pun selama ini apa yang mereka mampu ialah untuk mengangguk dan kata ya je pada semua. Lalu apabila ada isu yang seperti ini, mereka terkapai-kapai tak tahu nak buat apa. Nak buat demo pun tak pandai, ya. Kadang buat Terima meeting kasih, dalam salam. dewan, ya. Buat demo dalam dewan je pandai.
Tapi saya nak Abang, ini ingatkan kempen Kinabatangan bertanding lah. besok ni. Saya nak ingatkan Kinabatangan dan Ini ahli-ahli kempen bertanding ni. Barisan Nasional ya, bahawa persoalan pengintipan Amerika Syarikat ini telah lama kita persoalkan dan kita timbulkan dalam Dewan. Termasuklah isu pelantikan APCO dulu sebagai penasihat kepada kerajaan, termasuk dalam bidang-bidang yang boleh dikatakan sulit, ya, strategik di Bukit Aman dan sebagainya. Dan apabila ini berlaku, bagi kami ianya tidak mengherankan. Inilah sikap yang ada pada pihak kerajaan yang mengintip pembangkang. Inilah sikap yang ada pada Amerika yang mengintip dunia yang lain. Ini bucap ni Syalam, Ini bukan bucap. penjelasan. Tak apalah, pasal nak gunakan laluan yang diberikan. Saya ucapkan terima kasihlah pada Kinabatangan. Ya. Ini kadang-kadang saya tidak memberi laluan masalah ni, dia salah guna kuasa. Tapi untuk dia kempen selaku majlis tertinggi dalam PAS itu kita bagilah. Ya. Sila. Sebetulnya Tuan Pengerusi, memang kita serius untuk melaksanakan sesuatu langkah semata-mata mempertahankan negara kita. Negara ini dicakupi oleh tanah dan air. Sebab itu orang tua-tua kita berkata, jangan sekali-kali jual tanah air kita. Jangan jual tanah, jangan jual air. Sebab kalau jual tanah dan air itu jual tanah air. Jadi, apa yang berlaku? Untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, kerajaan perlu melakukan sesuatu tindakan yang lebih tegas, amaran kepada Amerika yang menganggap dia terlalu besar. Tetapi kerja dia menceroboh, ini dia tak malu pun. Kalau negara lain menceroboh negara dia, bayangkan apa tindakan yang akan diambil oleh mereka. Dan kita lihat bagaimana berlaku di Mesir. Amerika campur tangan, guling pemimpin yang ada di Mesir. Habis itu dia lantik satu pemimpin, lepas itu diguling oleh tentera. Amerika berdiam diri. Dan sekarang rakyat di Mesir menderita, merana disebabkan tindakan pimpinan dalam negara mereka tidak bertanggungjawab. Jadi apa peranan Malaysia dalam mengekalkan keamanan di kalangan negara-negara Islam? Sebab kita ada dasar hal ehwal Islam berbagai halah. Peranan kita jangan hanya ada dasar, peranan ke arah untuk memastikan rakan-rakan kita di Mesir, di Syria, di Palestin. Salam cukuplah, nanti salah guna kuasa. Ya, Syalam. Lepas ni Kinabatangan gulung. Ya, saya nak ucapkan Kinabatangan. Hari ini dia dalam bahasa Inggeris dia kata enlighten. Ya, selama ni dia kabur. Ya, apa yang berlaku kat Mesir, UMNO Barisan Nasional diam. Apa yang berlaku dekat Iraq, apa yang berlaku dekat Syria selama ini, tak kenal, tak perasan, macam tak tahu sedang adanya satu perancangan pengintipan yang sedang berlaku hasil daripada campur tangan Amerika Syarikat. Maka saya sokong sepenuhnya lah, ya, pandangan Kinabatangan dan syornya untuk kerajaan Malaysia menunjukkan satu sikap yang lebih tegas terhadap campur tangan Amerika Syarikat, khususnya di negara-negara umat Islam, dengan tujuan untuk menimbulkan masalah dan menentukan arah dan hala tuju politik negara. Saya harap bahawa ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, khususnya daripada UMNO juga, akan memberikan sokongan bila saya turun buat demonstrasi. Saya nak tengok Kinabatangan di tepi saya, di saf terdepan. Terima kasih. Ya. Sila. Kalau demonstrasi Kinabatangan. untuk menentang, menegakkan kedaulatan negara, saya ikutlah. Salam. Ya, kota tinggi di belakang. Okey. Last. Ya, sudah. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Kinabatangan. Saya rasa isu pasal pengintipan ni mestilah kita kutuk sekeras-kerasnya. Tapi dalam pada masa sama juga, kita kena ada konsistensi. Jangan kita mengutuk Amerika, tapi banyak perkara-perkara lain, kita seolah bersekongkol dengan Amerika. Kita ada orang kita pergi sana dan banyak perkara kita dah cakap. Dulu kalau satu ketika timbalan Presiden Amerika datang sini, aibkan negara dalam satu majlis yang begitu besar. Zaman siapa tu? Saya nak tahu. Kalau kita cakap pasal konstitusi,
Semalam tumpat dengan Kolekra cakap pasal kenapa tak ada ambassador. Kita Gaza ni, dia tentang dikepung. Masalahnya amat rumit. Kita hantar macam-macam perdana, kita hantar bantuan. Dan Perdana Menteri kita pun pergi. Dalam satu suasana yang amat bahaya. Tapi satu ketika lain, orang lain kata kita support the security of Israel. The aggressor. Jadi kita kena konsisten. Negara kita kira bertangan, konsisten dari segi luar, kita konsisten. Daripada zaman China, Tun Razak pergi ke China sampai sekarang, kita ada hubungan yang baik. Hubungan prosper dan neighbor. Kita menghormati jiran-jiran supaya kita tak masuk campur. Kita pun ada masalah orang Melayu di Sepatan ni. Kita juga ada orang Melayu di Southern Philippines. Tapi kita buat secara berhemah. Sebab kita mesti menarik secara terbaik. Bukan secara reaktif. Bukan cari gaming atau polemik. Sebenarnya benda ni kita lihat dari satu sudut yang panjang 50 tahun. 40 tahun. Sebab ini sudah kita laksanakan dasar law yang amat mapan. Dan sebab itu kita tidak ditakuti tapi disegani. Di Sudan orang lain tak boleh menjaga, Petronas boleh menjaga walaupun dua negara berbeza bergaduh. Ya, Kota Tinggi. Jadi saya nak tanya pandangan Kinabatangan. Dalam kita mempertahankan, kita tegas, kita akan sanggah Amerika mengenai pengintipan, itu tak baik. Tapi kita juga nak tahu, rakyat kita kena konsisten dan jangan jadi tali barut kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih. Apa pandangan Kinabatangan? Ya, Kota Tinggi. Sebetulnya mesej Kota Tinggi itu kepada Salam. Cuma dia berlapik. Kota Tinggi ini orangnya berhemah. Jadi memang betul lah. Kita perlu ada konsistensi. Kena ada continuous. Kena ada berpanjangan. Kalau kita bantahlah. Jangan bantah dalam satu ketika, tetapi kita bersekongkol dalam satu ketika. Itu tidak baik. Itu namanya musuh dalam selimut. Ya, Permata Ampau. Terima kasih. Sila. Tuan Mengurusi, saya tidak akan ambil peluang untuk bahas. Jadi beri saya beberapa minit dengan untuk minta penjelasan saja. Iaitu pertama, cara pembohongan Yang Berhormat Ketua Kota Tinggi itu berterusan. Walaupun sudah kita ambil tindakan mahkamah kepada Yang Berhormat Rembau kerana membohong. Kita tidak pernah sebut support security Israel. Dia sama ada tidak tahu bahasa Inggeris, jahil atau memang menipu di Dewan ini. Kita katakan contingent. Apa syarat dia? Syarat pertama, Israel iktiraf Palestin. Syarat kedua, hentikan kepungan. Syarat ketiga, hentikan pembunuhan, kezaliman. Andai syarat-syarat itu dipatuhi, barulah kita kata kita memberikan pertimbangan untuk to study di protection security. Because yang pengurusi tak boleh kita bicara soal security Israel tanpa pertahankan hak Palestin. Saya tidak pertikai hak berucap, tapi nak bohong di dewan di mesyuarat UMNO Cawangan boleh bohong kerana tidak ada orang ulas. Dalam utusan boleh, tetapi tidak boleh guna dewan ini bohong. Kalau repeat di luar, saya tahu ambil tindakan. Repeat di dalam, saya minta pengurusi rujuk kepada jawatan kalau betul jawatan itu adil, tidak seperti sebelum ini. Itu pertama. Keduanya, soal konsistensi. Saya bangkitkan semalam, minta Yang Berhormat Kinabatangan kerana yang tak positif dalam bidang ini. Semua, semalam Indonesia tarik duta besar Indonesia dari Australia kerana pengintipan terhadap Presiden Indonesia. Maka Presiden wanita punya keberanian lebih tegas daripada Perdana Menteri Malaysia. Sampai sekarang berminggu-minggu keluar kenyataan Snowden. Dan Tuan Dr. Mahathir memanggil perjumpaan, bangkitkan soal dua CIA operators. Cuma apa jawapan Perdana Menteri? Tidak ada bukti, tidak ada apa. Siasat. Kalau tidak benar, beritahu kepada Tuan Dr. Mahathir. Alasan itu tidak benar. Tidak boleh hanya mengenepikan. Ini peguam negara, memang kontroversial kedudukannya. Yang takut sangat sebab apa? Jadi dua CIA operators di Pejabat AG. Tadi Shah Alam sebut di Kementerian Dalam Negeri. Perkara ini bukan perkara kecil. Tak boleh sama umpamanya kalau saya berucap di Washington atau Datuk Seri Perdana Menteri berucap ataupun bekas Perdana Menteri dulu yang berucap, yang menegur beberapa dasar Malaysia. Apa jadi isunya? Ataupun pemimpin Amerika datang memberi pandangan dan teguran, kita boleh sanggah.
Dia berbeza dengan pengintipan. Konsistensi apa? Konsistensi ini soal pengintipan terhadap pimpinan dan kerajaan Malaysia yang belum dibuat kenyataan tegas. Melainkan Menteri Luar panggil kata apa? Nasihatlah, jangan lain kali, janganlah buat macam tu. Boleh ke orang sabotaj, espionage dalam negara kita dan kita jawab ringan? Setakat saya tak tahu, Tuan Pengerusi, belum ada negara selembek ini dalam sikap terhadap Amerika dan Australia. Terima kasih. Pak Batang Pau, ada dua isu. Ya, Khidmatan. Sekejap. Pertama, saya bukan mempertahankan Kota Tinggi, tetapi dia tidak pun menghala hujah dia kepada mana-mana pihak. Saya kata salam. Saya yang katakan. Jadi, yang membuat Pak Batang Pau jelas tadi kalau boleh dengar mungkin hujah Kota Tinggi balik. Konsistensi itu tidak ditujukan kepada mana-mana pihak. Cuma saya kelakar dengan salam. Itu ya. Jadi itu ya. Yang kedua, saya memang bersetuju bahawa kita kerajaan perlu bersikap tegas untuk memastikan kita senantiasa dihormati. Sebab itu hujah saya awal-awal iaitu meminta pendirian kerajaan kita ke arah memastikan bahawa tidak akan ada lagi pengintipan demi pengintipan. Sebab pengintipan ini kepada ketua negara, kepada keselamatan negara. Apabila keselamatan negara diceroboh, bermakna negara kita tidak selamat. Jadi apakah kita menggadaikan keselamatan negara ini semata-mata sebab hubungan baik itu? Ya, sedangkan dia hubungan baik itu telah disalah diguna pakai macam salam. Hubungan baik saya bagi, talian ayat saya bagi, dia salah guna. Itulah Amerika. Gulung. Jadi oleh kerana itu saya meminta Kenyataan tinggi. Yang Mohd Ketambangan. Pendek saja. Yang Mohd Ketambangan gulung celahan saya tak benarkan. Ya. Tuan, saya hormati Tuan Pertua, iaitu celahan tiada benar. Walaupun kawan, saya bukan macam salah guna talian hayat. Ketambangan Terima gulung. kasih Datuk Tuan Pengerusi. Dan saya akhirnya saya meminta kementerian bersikap tegas ke arah untuk memberi amaran yang tegas sekeras-kerasnya dan mengambil langkah-langkah bijak memastikan kedaulatan negara kita terjamin, keselamatan rakyat terpelihara, iaitu jangan hanya bersikap mungkin melihat bahawa hubungan baik antara sebuah negara dan negara itu maka kita biarkan apa yang berlaku, biarkan. Tidak boleh. Saya mau ketegasan harus dibuat untuk menjamin rakyat senantiasa memihak kepada pemerintah yang ada ini. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Sila Yang Mohd Menteri jawab. Untuk Speaker, kenapa kami sini ada ramai lagi mau berucap tidak diberi? Boleh minta beri peluang kepada kita. Ini sebab tu semalam kita dah sampai 10.30. Bila usul 10.30 kita kena tunggu dan kita diberi peluang. Tadi Sepang saya dah sebut dia tak hadir dan Sepang boleh mencelah. Sila Yang Mohd Menteri. Isu macam mana celah macam ni. Tak boleh buat keputusan semalam pukul 10.30. Malah saya diberi kebenaran. Terima kasih. Saya dah panggil tadi Yang Mohd tak ada dalam Dewan. Okey, Menteri. Menteri bagi peluang nanti saya cakap lagi. Boleh? Boleh. Terima kasih terima kasih. Lama. Ya, Menteri sila. Pasal pakai lawa cantik, tak apa, kita bagi. Dia baru masuk mempercekat tu. Sabarlah dulu. Apa ni tak sabar, baru sebut lawa ya dah. Sila Menteri, sila Menteri. Sekarang saya boleh bentangkan satu kes. Dah tak lawa dah. Dah tak lawa. Tadi lawa. Tiba-tiba dah tak lawa dah. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada mereka yang telah pun membangkitkan beberapa isu. Yang berhormat, bukan mereka, ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan beberapa isu tentang Kementerian Luar Negeri ini. Pertamanya Kapar, yang berhormat Kapar. Ada ya. Yang berhormat telah membangkitkan pelantikan Datuk Seri Zahrin, Duta Besar Malaysia ke Indonesia, juga dicelah bersama dengan Yang Berhormat Tumpat. Saya nak jelaskan bahawa
proses lantikan duta besar ini sama ada lantikan politik ataupun karier diplomat adalah berdasarkan kepada pasal 144 Perlembagaan Persekutuan. Jadi bermakna apabila kita mengikut Perlembagaan Persekutuan, kita serahkan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam selaku pihak berkuasa bagi meninjau, meneliti di atas cadangan untuk kita melantik sesiapa saja sebagai duta besar kita dalam semua perwakilan kita di seluruh dunia. Dan kemudian kita serahkan kerajaan akan menyembah perakuan tersebut dan untuk diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Maka saya ingin jelaskan proses itu telah pun kita buat, telah pun diterima baik dan akhirnya agrimo telah pun kita dapat daripada Indonesia untuk bersetuju melantik Datuk Seri Zahrin Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Maka tak timbul soal sama ada ianya adalah merupakan satu balasan dari segi politik dan sebagainya. Kalau nak marah sangat pun dia tak payahlah buat macam ini. Saya rasa kadang-kadang kala pelantikan itu kena pada tempatnya kerana kita hantar ke Indonesia kerana kita rasa nak menangani banyak isu-isu. Musuh kita ni bukan hanya di luar sana tetapi dalam negara pun adalah merupakan musuh yang menggunakan luar negara. Because kerana luar negara, Kementerian Luar Negeri ini adalah merupakan satu kementerian yang kita rasa sebagai satu, dengan izin, line of defense kita. Maka sebab itu kadang-kadang kita nak menangani satu masalah, kita lantik dia dan beliau dilantik di atas grade utama JUSA B. Dan tempoh perkhidmatan beliau ialah selama 2 tahun daripada Oktober 2013 sehingga Oktober 2015. Apa lagi Batu? Ya, Yang Batu. Penjelasan sedikit. Sila. Tadi terima kasih. Tadi Menteri jawab tentang menangani musuh. So saya ingin dapat pengesahan. Adakah ini bermaksud Datuk Seri Zahrin ini mempunyai kepakaran tertentu dengan misinya yang agak spesifik iaitu menangani musuh yang diserang dari kemungkinan dari tanah Indonesia. Saya dapat pengesahan dari saya dah jelaskan tadi musuh kita ni bukan hanya di luar negara ataupun juga datang daripada dalam negara. Jadi kalau kita rasa beliau mampu, jadi kita lantik. Jadi tak kisahlah sama ada dia dalam ataupun luar negara. Kemudian Tumpat ada membangkitkan tentang isu itu mudah je tentang isu duta sama, besar isu itu sama. pun nak jadi isu besar ni berapa? Isu sama, sekejap saja. Iyalah, tapi jawapannya sama. Kita dah jelas, kita lantik dan dia tak menjadi masalah kepada Malaysia sehingga setakat ini, sehingga bulan November dia dah sebulan di sana, tak timbul pun masalah kita dengan Indonesia dan berjalan baik dan banyak information gathering yang telah pun dia dapat, telah pun diserahkan kepada kita. Jadi nampaknya dalam masa sebulan ni dia amat baik sekali. Itu saya jelaskan. Musuh negara siapa? Musuhnya kalau macam contohnya macam Bagan nak buat hal sesuatu perkara di sana contohnya. Dan kita rasa oleh kerana dia kawan baik dengan Bagan, jadi dia akan dapat information dengan lebih baik. Oh, jadi musuhnya daripada pakatan? Saya dah apa ni Tuan Musi, kadang-kadang kala saya heran. Ya. Dia Yang Menteri. Dia senang je Yang Menteri. Yang Menteri tak bagi, saya pun tak bagi. Itu je. Tak bagi. Sila duduk bayang baru. Sila teruskan jawapan. Mike. Wow. Sila. Pasal Mike pun dia nak marah. Ya. Yang Berhormat Tumpat ada membangkitkan isu Tribunal Jenayah Antarabangsa Bangladesh.
Saya nak jelaskan di sini bahawa sebenarnya Bangladesh telah pun menubuhkan Tribunal Jenayah Antarabangsa ini pada 25 Mac 2010 seperti yang telah pun dilaungkan oleh kerajaan semasa dalam pilihan raya. Maka mereka telah pun menubuhkan itu untuk membawa penjenayah perang pembebasan yang tercetus pada tahun 1971 ke muka pengadilan. Ini adalah proses undang-undang negara tersebut dan melibatkan hal ehwal dalaman Bangladesh. Dasar luar Malaysia dalam perkara ini jelas, Malaysia mengamalkan dasar menghormati kedaulatan dan sistem perundangan serta tidak campur tangan dalam urusan dalaman tersebut. Maka sebab itu kita serahkan untuk kepentingan negara tersebut, mereka telah pun menubuhkannya, maka kita, prinsip kita, kita sentiasa melihat kalau ada sesuatu yang boleh kita bangkitkan, maka akan kita bangkitkan melalui kaedah pertubuhan antarabangsa yang lain. Mengenai isu surat terbuka yang dibuat oleh Lord Carlile, kerajaan mengambil maklum akan kritikan yang dibuat oleh Lord Carlile tersebut. Saya nak jelaskan, Muhammad, dia ni adalah seorang yang begitu liberal. Sebab itu saya pun heran bahawa dia membawa isu ini. Kerajaan berpendapat dia hanyalah memberi pendapat beliau dan itu adalah freedom of expression yang kita rasa sesiapa pun boleh buat di mana-mana mengikut kaedah masing-masing. Jadi prinsip kita sentiasa melihat oleh kerana Bangladesh itu negara yang berdaulat, mempunyai hak untuk menentukan sama ada untuk menerima ataupun menolak kritikan tersebut. Maka kita Malaysia mengambil prinsip yang sama dan bersikap yang sama tentang perkhidmatan PAU bangun. Perkhidmatan PAU. Menteri, jelas kejap soal terima kasih penjelasan itu. Tapi dalam kes Bangladesh ini, pemimpin-pemimpin parti Islam, khususnya Jamaat Islami, itu dihadap ke mahkamah. Dan prosedur itu memang dibantah bukan saja oleh negeri barat. Saya faham dari sudut rangka diplomatik, pemerintah Turki dan Arab Saudi juga menunjukkan keprihatinan. Soal tidak mendedahkan itu soal pertimbangan masing-masing negara. Sebabnya ialah kerana yang didakwa itu adalah kes bukan pemberontakan, peperangan di antara yang sehingga menubuhkan Bangladesh dengan Pakistan, dan mereka ini dihadapkan tanpa ruang untuk pertahanan bela negeri, sebab itu digunakan sebagai satu sistem kaedah yang lain. Jadi soalnya saya faham hubungan baik Malaysia Bangladesh yang harus dipertahankan, sehingga akan nak bawa 500,000 Bangla punya pekerja dan mengenepikan kepentingan penganggur di Malaysia, itu satu soal lain. Mungkin akan didaftar oleh SPR kemudian, itu soal lain lah ya. Tetapi yang nak tekankan ini satu yang serius. Mereka ini dihukum gantung, dihukum bunuh, dan di antaranya itu ulama-ulama besar, termasuk Amir, bekas Amir Jamaat. Jadi kalaupun dari segi Kementerian Luar menganggap, dan saya faham tidak perlu ada bantahan terbuka, sekurang-kurangnya diplomatic note secara bijak supaya dapat menyederhanakan ketegangan politik berlarutan. Tetapi yang nyata ialah proses undang-undang yang bebas dan terus tidak dipatuhi, dan kita harus bantah sama ada terang atau secara baik diplomatik harus lakukan seperti mana dilakukan oleh Arab Saudi dan Turki. Terima kasih kepada Muhammad Matang Pau. Muhammad telah pun mengakui bahawa ada beberapa cara yang boleh kita buat.
sama ada secara terbuka ataupun secara mengikut apa yang kita buat. Kalaupun ada bantahan, mengikut atau melalui lunas-lunas yang lain, kaedah yang lain, seperti pertubuhan antarabangsa yang ada, yang mana kita menjadi ahlinya. Setakat itu yang saya jelaskan tadi, dan kena faham bahawa kadang-kadang kala dalam isu ini, saya dah kata, prinsip kita masih lagi tegas, sama, iaitu tidak mahu mencampur tangan tentang sesuatu yang melibatkan hal ehwal dalaman sesebuah negara. Maka sebab itu isu ini kita faham, kalau ada yang boleh kita timbulkan, maka kita akan timbulkan mengikut kaedah yang lain. Jadi saya nak masuk Tumpat, ada satu lagi yang dibangkitkan tentang Syalam. pasal apa pula ni? Syalam. Benda yang sama. Kalau beri laluan saya akan ceritalah. Kalau tak beri laluan tak payahlah. Cuma saya nak jelaskan Pasal Matang benda Pau yang sama lah Bangladesh. kata nak bawa 500,000 orang Bangladesh untuk ke Malaysia dan akhirnya akan diregisterkan sebagai pengundi. Itu seperti pembohongan yang dibuat, yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Ini cerita pembohongan ini Yang Berhormat yang sebut. Yang Berhormat dah okey. Kalau Yang Berhormat boleh ada sebut. rekod, saya minta cek. Ini Saya floor minta saya. cek Yang handset. Berhormat duduk dulu. Apakah saya kata Duduk dulu Yang Berhormat. dengan Ini guna. pasal. Ya. Saya minta cek handset. Berilah laluan, beri laluan. Saya kata akan didaftar. Saya kata jangan didaftarkan. Jangan. Yang Berhormat. Beri laluan. You Kamu accuse menteri, people. boleh bohong macam tu ke? Yang Saya Berhormat. kata jangan. Bukan saya kata didaftarkan. Semua ada dengar. Saya minta orang UMNO kalau berani cakap benar. Pengurusi ada. Saya tak kata 500,000 didaftarkan sebagai SPR. Oleh SPR. Saya kata jangan Tuan ulang Pengurusi, daftar Tuan Pengurusi, SPR. saya tak bagi floor ini kepada Yang kalau Berhormat tak mentampau. bagi Duduk floor, dulu. bukan suruh bohong. Ya. Bukan suruh bohong. Ini tuduhan, tarik balik menteri. Tarik balik. Kenapa pasal dia kata bohong? Saya bantah sebab dia kata saya bohong. Saya bantah sebab ada tuduhan pembohongan. I challenge. Besok cek handset exactly apa saya kata dan you must withdraw. Kalau saya tak tuduh kata 500,000 ini akan didaftar. Ya. Kalau you sanggup begitu, they will take it. Kerana you cannot, pengurusi tak boleh guna floor dan anggap dia boleh senang begitu kerana suara majoriti. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat menuduh satu pembohongan. Saya kata tadi, kalau Yang Berhormat kata akan kita gunakan itu nanti, mungkin atau akan ataupun satu hari nanti mungkin, itu juga adalah satu kaedah untuk membuat satu pembohongan. Jadi ini yang saya katakan. Apa yang Berhormat nak? Apa yang Yang lain-lain diam, yang lain diam. Ya. Duduk. Ya. kata, kalaupun kita nak bawa 500,000 orang, ya saya tak marah. Cuma yang Berhormat Matang Pauh yang nak melenting marah ni pasal apa? Menteri duduk. Saya Dah, menteri biar ada standard sikit lah. Kalau nak jadi menteri biar standard sikit lah. Saya nak sambung semula seperti yang dibangkitkan oleh Tumpat. Lepas ni Syalam saya berikan. Beliau minta kalau boleh duta besar juga akan kita lantik untuk menjadi duta di Palestin. Saya nak jelaskan di sini bahawa dalam keadaan ini akhirnya kerajaan telah pun memutuskan untuk melantik duta besar Malaysia di Mesir, duta Malaysia ke Mesir yang ada hari ini sebagai duta besar Malaysia ke Palestin secara serentak atau concurrent accreditation from Cairo dengan izin Tuan Musi pada 12 Jun tahun ini. Jadi kita telah pun mula untuk mengantar, kerajaan telah memohon persetujuan daripada kerajaan Palestin untuk pelantikan tersebut. Jadi tak timbul lagi dah. Terima kasih. Jadi Syalam ada yang nak dibangkitkan? Ya, sila Salam. Ya, terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Saya nak balik kepada isu Bangladesh lah. Ya. Saya faham bahawa ini memang apa yang dilakukan oleh kerajaan
boleh mengambil beberapa bentuk. Ada yang secara melalui organisasi antarabangsa, melalui cara direct dan sebagainya. Tetapi saya merasakan bahawa memandangkan bagaimana Malaysia memberikan sokongan dan bantuan ekonomi kepada Bangladesh, di mana ramainya pekerja-pekerja Bangladesh datang dan bergantung nasib dengan negara Malaysia dan sebagainya, semestinya kerajaan Malaysia mempunyai pengaruh yang agak kuat ke atas kerajaan Bangladesh untuk menasihati mereka sama ada secara terbuka ataupun secara tertutup. Ni yang Arau pergi duduk sebelah sana, duduk kacau menteri, apa hal? Saya ingat saya tengah cakap dengan menteri. Kalau Arau pun cakap dengan menteri, dia dua telinga tapi dia boleh dengar satu je. Ya, Salam ini pun tak ikut peraturan Salam. Nampak nampak macam mengganggu pula menteri. Ya, Arau, saya ingat speaker kena suruh dia balik kursi dia lah speaker. Ya, minta maaf. Ya, tuan speaker, tuan menteri yang berhormat menteri Saya rasa bahawa Malaysia boleh memainkan peranan yang lebih berkesan. Ya, tak semestinya secara terbuka, tetapi kita ada pengaruh. Ya. So untuk memberitahu pada kerajaan Bangladesh, dunia sedang melihat. Ya, alim ulama yang dah berusia 90 tahun dipenjarakan, 80 tahun dipenjarakan untuk 90 tahun. Ada yang dihukum gantung, ke tali gantung, semata-mata atas sejarah perang saudara. Bila East Pakistan nak dijadikan sebagai Bangladesh nak pisah daripada Amerika pula, daripada Pakistan, ya. Dan banyak kisah-kisah yang kita telah membaca, buku-buku yang meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku, tidak membabitkan individu-individu yang telah dituduh, ya. Lalu saya rasa kerajaan bertanggungjawab untuk menggunakan pengaruhnya supaya menentukan keadilan itu terlaksana. Saya harap bahawa kerajaan tidak mengambil sikap ini soal dalam negara lalu kita tak ada kena-mengena dan sebagainya. Saya harap atas semangat persaudaraan Islam dan sebagainya dan universal values for justice, kita menasihati Bangladesh tentang persoalan ini. Ya, terima kasih Tuan Menteri. Baik pada pagi. Saya selalu baik. Ya, bila kinabatangan kacau je yang jadi jahat sikit. Ya, Pak Menteri, lenggong. Cuma saya nak jelaskan sekali lagi. Dasar luar kita sama perkara ni amat jelas. Saya dah beritahu bahawa kita mengamalkan dasar menghormati kedaulatan dan sistem perundangan serta tidak campur tangan dalam urusan dalaman sesebuah negara. Jadi bab kalau kita tak puas hati, kita akan bawa dalam mana-mana lagi pertubuhan yang lain yang mana kita menjadi ahlinya. Itu pun jelas telah pun saya jawab tadi. Jadi tak timbul lagi lah Syalam, isu ni saya ingat dah selesai. Kita nak masuk bab lain. Seputih dia mana? Sepang. Dah keluar jadi tak apalah. Sepang. Kita nak masuk Bangladesh tadi dah selesai. Bangladesh ni kita tak daftarkan 500,000 tu dah. Yes. Saya nak masuk lagi. Menteri bagi laluan tak? Pasal yang tumpat. Menteri. Yang jawapan daripada tumpat ni. Kalau Bangladesh isu tu dah habis. Yang Muhammad nak lain nanti kita berikan. Kalau bab lain Bangladesh tak habis lagi. Saya harap Tuan Menteri janganlah ambil sikap dah habis. Pasal tak habis lagi. Kerana satu penyelewengan dan kezaliman sedang berlaku. Kita tak boleh lepas tangan begitu. Tuan Musi, saya tak suruh dia cakap ni. Dia ni Menteri. Tadi saya kata bila dah baik. Menteri kata dah habis, tak habis lagi. Okay. We have a role to play. Please. Alright. And that was my answer. No, your answer was dah habis. Tak habis lagi. Ya, Salam baru dapat pujian tadi. Sepang duduk Sepang. Sila Menteri. Ya. Lenggong ya, lenggong. Ya. Dasar luar negara kita. Dalam kita nak melakukan sesuatu, kita juga mahu supaya negara kita dihormati sebagai sebuah negara berdaulat. Kita pun tentu ada sensitiviti. Misal dibangkit oleh Shah Alam berkaitan dengan isu-isu yang berlaku di luar negara, di Bangladesh misalnya. Tapi tentu sebagai negara yang berdaulat yang
mengharapkan supaya orang lain menghormati kita, kita juga tentu tahu bahawa negara berkenaan juga mahu dihormati. Sebab itu saya rasa polisi dengan kita menghormati negara lain dan kita ada kaedah-kaedah tertentu. Misalnya untuk kita membuat bantahan, untuk menantarkan orang terbang, kita mesti tentu ada kaedah-kaedah tertentu yang mana kita buat bagi memastikan supaya Ni bila Lenggong jadi menteri, Tuan Speaker? bukan fungsi dia tadi tak boleh cakap macam saya bercakap tu, dia kecil tiru, dia marah sikit. Cuma saya nak dapat penjelasan daripada kerajaan tentang polisi dan pendekatan yang kita buat ini. Apakah masih cara lama ataupun kita ada kaedah dan pendekatan baru dalam usaha kita nak menyampaikan apa juga mesej negara kepada negara luar yang kadang-kadang banyak orang tak faham, terutama sekali Shah Alam ni. Dia ingat nak buat bantahan kena demonstrasi dan sebagainya. Itu mungkin satu kaedah, tapi kaedah yang tak sesuai dengan negara kita. Terima kasih Lenggong. Saya dah jelas tadi bahawa dasar luar kita ni konsisten. Kita memang konsisten daripada dulu sehingga sekarang kita tak ubah. Masa dulu ketua pembangkang dalam negara pun prinsip yang sama, dasar yang sama. Jadi ketika itu dan sekarang sama, iaitu jelas Malaysia mengamalkan dasar menghormati kedaulatan dan sistem perundangan serta tidak campur tangan dalam urusan dalaman sebuah negara. Itu jelas. Tentang isu ini juga saya telah jelaskan dan kita kalau tak puas hati kita akan gunakan dalam penggunaan dalam mana-mana pertubuhan yang kita juga menjadi ahlinya. Saya nak bangkitkan tentang Yang Berhormat Tumpat mengenai apa ni Rohingya yang dibangkitkan oleh Kuala Krai melalui ucapan Yang Berhormat semalam. Yang Berhormat Menteri, saya Sepang. Tak bagi laluan tidak, Sepang. Sekejap. Ketika saya sebenarnya baru saja balik daripada Myanmar, lawatan kerja dan delegasi OIC yang diketuai oleh Setiausaha Agong OIC. Dalam semasa saya di sana, kita berpeluang untuk mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama dengan Presiden Myanmar, Timbalan Presiden Myanmar, Menteri Luar Negeri, Menteri Immigration dan Kependudukan Myanmar dan juga Menteri Hak Ehwal Persepadanan Myanmar. Saya mengadakan perbincangan dengan mereka dan juga ada perbincangan yang kita buat bersama dengan kumpulan dialog antara kepercayaan Myanmar ataupun interfaith dialog group serta ketua-ketua dari kaum Buddha, kaum Hindu, Muslim, Kristian. Perbincangan ini telah pun kita buat di Naypyidaw, iaitu bandar capital Myanmar. Dalam semua itu mesej yang kita dapat jelas bahawa kerajaan mereka mahu melihat supaya ada engagement dibuat kepada semua kaum, bukan hanya masalah di Rakhine tetapi juga di seluruh negara Myanmar, kerana mereka mempunyai pandangan yang jauh untuk membangunkan negara ini dan beberapa transformasi, program transformasi untuk kepentingan political institutions yang diwujudkan di Myanmar untuk melihat sebagai sebuah negara yang demokratik berlaku hari. Dan sebab itu mereka mahu kalau boleh OIC melalui negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei bekerjasama dengan mereka untuk melihat bagaimana caranya untuk kita dapat membantu terutamanya Malaysia yang agak relevan menangani masalah
perkauman, religion, masalah agama yang ada dalam negara kita. Ini melalui perbincangan tersebut akan bawa semula dan ini satu resolusi melalui OIC tentang apa pendekatan cadangan yang akan kita berikan kepada kerajaan Myanmar yang sanggup untuk bekerjasama dan menyelesaikan masalah yang ada dalam Rakhine State yang berlaku di Myanmar pada ketika ini. Ya, ada dua yang bangun. Ya, Tumpat dan juga Sepang. Tumpat. Terima kasih. Ya, sila Tumpat. Terima kasih Datuk Pengerusi dan terima kasih Yang Berhormat. Dapat memulakan belum mereka bahawa hasil daripada penerimaan lawatan tapi dalam buku ini masih disebut OIC dengan nama panjang yang lama. Adakah ini bermakna bahawa OIC dibenarkan untuk mewujudkan pejabatnya di Myanmar, dan keduanya adakah Yang Berhormat dapat menyaksikan laporan-laporan yang kita dengar yang Yang Berhormat Baling sendiri sempat melawat bahawa kaedah kehidupan orang-orang Rakhine Rohingya ini di Myanmar itu amat teruk sekali. Laporan yang saya dengar lebih teruk daripada suasana rakyat kulit hitam di Afrika Selatan di zaman apartheid lagi. Adakah ini penyaksian yang Berhormat sendiri lihat, dan adakah ini sebahagian daripada perubahan ke arah kebaikan yang OIC, yang Malaysia terlibat sama, ingin melihat perubahan yang lebih positif terhadap keadaan seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Inilah apa yang kita tinjau dan pendapat kita hari ini, bahawa kerajaan Myanmar memang benar-benar sincere, dengan izin Pengerusi, untuk melihat supaya masalah ini dapat diselesaikan mengikut cara mereka sendiri. Tentang lawatan saya di Rakhine State itu, kita bukan hanya pergi melawat di tempat yang berlakunya peristiwa tersebut, tetapi juga kita melawat di mana kem yang telah pun ditubuhkan oleh kerajaan itu. Kita tinjau dari segi cara mereka membangunkan kawasan tersebut, dan kita tanya dengan kerajaan apakah setakat nak meletakkan mereka di kem tersebut maka sudah selesai masalah ini. Mereka mengatakan bukan, sebenarnya itu adalah untuk pertama dari segi kaedah security, di mana mereka boleh dikawal oleh kerajaan pertama. Kedua, mereka akan diberikan akan dibangunkan sekolah di kawasan tersebut untuk menentukan bahawa bagi kanak-kanak yang berada di situ boleh masuk sekolah mengikut kerajaan Myanmar, dan kemudian diberikan peluang-peluang pekerjaan yang akan dibawa masuk ke Rakhine State. Inilah perjanjian yang telah pun mereka jelaskan kepada kita. Dan daripada dulu dan sekarang memang betul ada perubahan. Dulu kem yang di mana Yang Berhormat Baling pergi ketika itu agak teruk keadaannya, tapi hari ini sudah nampak mula ada perubahan, di mana kem-kem yang dibangunkan itu juga agak lebih baik daripada asalnya. Manakala pejabat yang diminta oleh OIC untuk ditubuhkan di Myanmar, Myanmar masih lagi minta supaya kita tangguhkan, kerana ketika kita buat lawatan tersebut, kita perhatikan ada beberapa kumpulan yang masih lagi membuat demonstrasi jalanan yang seperti yang dilaungkan oleh Shah Alam tadi. Jadi
maka kerajaan kata oleh kerana masih lagi ada kumpulan-kumpulan yang tidak memahami bagaimana OIC nak membantu dari segi penyelesaian masalah ataupun konflik yang ada di situ, maka Myanmar minta kita tangguhkan dahulu. Ya, Sepang. Sila. Terima kasih Menteri, terima kasih kepada Pengerusi. Saya nak bangkitkan tentang tadi Menteri mengatakan bahawa dasar kerajaan yang tidak campur tangan ke atas urusan domestik negara-negara lain. Jadi persoalan saya, adakah Menteri sedar bahawa baru-baru ini ada salah seorang ahli parlimen Iraq telah mengeluarkan kenyataan, boleh kata dia mempertikaikan tindakan kerajaan Malaysia berkaitan dengan pengendalian isu mazhab ini, khususnya isu mazhab Syiah ini, di mana dalam kenyataan itu ahli parlimen ini yang boleh dimuat dan boleh dilihat dalam YouTube menyatakan bahawa tindakan kerajaan Malaysia ini seolah-olah menafikan, dalam bahasa ni maknanya seolah tidak mengakui keislaman penganut-penganut mazhab lain ini yang majoriti di Iraq, di Iran, di Bahrain dan sebagainya. Jadi persoalan saya pertamanya Menteri, apakah dasar kerajaan Malaysia berkaitan dengan mazhab Syiah ini? Sebab saya mengatakan gini, kerana pada 27 Ramadan 1425 Hijrah, iaitu bertarikh 9/11/2004, kerajaan Malaysia menjadi telah menghantar wakil-wakil yang menjadi signatory kepada apa dipanggil Amman Message. Yang Amman Message ini yang salah satu usaha daripada bekas Presiden Jordan, Perdana Menteri Jordan, di mana saya bacakan ada lebih kurang 8 orang signatory daripada Malaysia, yang nombor 287 daripada bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi, 288 daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Perkhidmatan Pauh, 289 ini nombor 289 yang signatory ni, Datuk Almarhum Dr. Abdul Hamid Osman, 290 Profesor Dr. Kamal Hassan, 291 Profesor Dr. Muhammad Hashim Kamali, 292 iaitu Profesor Syahid Han, yang bukan Mr. Syahidan Kasim, ahli Parlimen Arau, 293 Hairi Jamaluddin, Menteri, dan juga yang akhirnya Dr. Solah Qadri Han daripada UAE. Jadi kesemua mereka ini menjadi signatory kepada Amman Message, di mana antara Amman Message ini mengatakan mereka menerima wujudnya mazhab 4 mazhab Sunni itu dan juga 2 mazhab Syiah, iaitu Ja'fari dan juga Zaidi, dan juga mazhab Ibadi dan sebagainya. Jadi persoalan saya, kalau kita dah menjadi signatory kepada Amman Message ini, mengapakah kita masih lagi bertindak seolah-olah menyimpang daripada apa yang kita telah persetujukan itu? Jadi saya harap ada satu penjelasan, dan mungkin kita kena beritahu kepada Parlimen Iraq tentang pendirian Malaysia ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimanakah hubungan Malaysia pula asal daripada isu kalimah Allah ini dengan Vatikan dan sebagainya? Jadi saya hendak supaya kita Menteri menjelaskan apakah dasar kita dan bagaimanakah tindak kita ini seolah-olah menyimpang daripada apa yang telah kita persetujui di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Ya, sebelum Muhammad Menteri menjawab, saya minta Muhammad Menteri habiskan sebelum pukul 1. Ya. Itulah. Jadi tak payah nak mencelah lagi lah kot. Ya. Ni pasal banyak isu yang telah pun Kita dibangkitkan. ada 2 lagi kementerian hari ini. Okey. Saya nak jelaskan bahawa sebenarnya tentang isu yang dibangkitkan oleh Sepang ni, saya dah kata ini jelas dasar kita tak campur tangan. Iraq dia nak atau Iran dia nak mazhab apa pun, Syiah ke apa ke, kita tak campur tangan pun. Itu kita tak ni. Yang ini yang jadi masalah Sepang ni. Saya kata dasar dalam negara dengan luar negara, untuk negara yang itu dia bebas. Itu tak timbul masalah ini Sepang. Jadi Menteri, soalan saya adalah apa tindakan orang bantai kita? Ahli Parlimen Iraq
menyelar tindakan kita. Jadi itu maksud saya, apa kita punya jawapan kepada persoalan itu? Saya dah Bukan saya kata dasar kita kepada Iraq dan sebagainya. Apalah menteri ni jawapan pun tak faham, persoalan pun tak faham. Ini Musi, saya nak jelaskan ini yang saya kata Sepang ni. Saya dah kata dah. Dia nak cakap apa pasal kita. Cara apa kita jawab. Cara apa kita nak buat. Itu hal kita. Kalau Sepang nak cakap, dia sebagai seorang ahli parlimen di dalam Malaysia ni, dia nak tunjuk pandai, dia nak cakap pasal negara lain, nak condemn negara lain. Contohnya, Amerika. Ini hak negara, bukan hak Dia peribadi. nak cakap, itu hak dia. Hak dia nak cakap pasal orang. Tapi yang pentingnya dasar kita. Jadi dasar kita tak mau campur tangan pasal negara tersebut. Dan terpulang kepada ahli parlimen itu nak sebut, nak cakap, itu hak dia. Saya dah cakap awal lagi tadi. Ya. Ini menteri dari mana ni? Saya dah kata di freedom of expression. Siapa saja dalam dunia ni boleh cakap apa saja. Yang masalahnya dasar kita saya dah sebut, dah jelas. Itu yang saya maksudkan. Sila Jadi Menteri. yang kedua tentang yang ketiga tentang apa yang dibangkitkan oleh sekali lagi oleh Tumpat tentang pengintipan yang berlaku dalam negara kita yang telah pun juga dibangkitkan oleh Batu, Kinabatangan dan Pematang Pauh. Saya nak jelaskan bahawa pendirian kita jelas, saya telah pun jawab dalam masa pergolongan dasar. Saya kata dalam kenyataan yang kita buat oleh Yang Berhormat Menteri Luar Negeri pada 31 Oktober 2013 menyatakan bahawa Wisma Putra akan mengambil langkah-langkah sewajarnya jika terdapat bukti yang kukuh. Ya. Dan pada 5 November Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa dari segi prinsipnya Malaysia menolak sebarang bentuk pengintipan dan surveillance oleh mana-mana pihak yang menjejaskan kedaulatan negara serta menjejaskan hubungan dua hala. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut menyatakan bahawa Malaysia sedang menanti penjelasan Amerika Syarikat mengenai kajian semula program pengintipan mereka yang telah pun diumumkan oleh Presiden Amerika. Dan saya nak jelaskan juga di sini, dalam kaedah diplomasi yang kita buat, nota bantahan adalah merupakan satu nota yang agak serius bagi mana-mana negara yang mempunyai persahabatan yang baik di antara dua hala. Maka sebab itu kita melakukannya dengan menghantar nota bantahan, diterima oleh embassy tersebut dan mereka telah pun menghantar ke pejabat negara masing-masing, dan sebab itu Presiden Amerika telah pun membuat pengumuman untuk mengkaji semula dan mengeluarkan arahan untuk review daripada apa saja polisi dasar mereka tentang isu pengintipan yang berlaku di seluruh dunia. Maka kita tunggu dan kita buat boleh itu. minta penjelasan. Yes. Apa Berhormat Menteri? Ya, apakah kerajaan berhasrat ataupun bercadang untuk kita mungkin mengemukakan apa ini perjanjian seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Germany, iaitu untuk mengadakan satu perjanjian iaitu no spy game ataupun no spy agreement di antara Malaysia dan mana-mana negara. Saya Menteri ya. boleh jelas. Betul. Ya, terima kasih. Saya setuju nota bantahan ini ada perkara serius. Tapi kita banding dengan negara-negara lain yang mengambil pendirian jauh lebih tegas. Kerana ini pengesahan yang telah dikemukakan dan kita tidak ada satu tuntutan supaya pengintipan harus dihentikan serta-merta. Kita tak boleh tunggu Presiden Amerika Syarikat nak kaji semula, nak buat review dan lain-lain. Itu sepatutnya bukan pendirian kita sebagai
frontline untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ya, kan saya dah jelaskan, saya dah bagi tahu tadi, kita akan mengambil langkah-langkah sewajarnya sekiranya terdapat bukti yang kukuh. Maka sebab itu ini jelas, kalau kita dapat ada bukti yang kukuh, we go to the next step. Sekarang ini kita kementerian belum ada bukti yang kukuh. Sekarang ini 31 kementerian tak perkara yakin ini bangkit, dengan perkara ini bangkit pada penghujung bulan Oktober. Sekarang baru lebih kurang 2 atau 3 minggu. Maka dalam selepas itu nanti kita akan jelaskan apakah tindakan yang kita ambil selepas menerima bukti-bukti yang nyata dan kukuh. Batu hanya dengar daripada satu pihak tetapi belum tahu dari segi maklumat keseluruhannya. Mungkin di Germany sudah ada bukti spying on their leaders. Malaysia, kita akan buat kajian yang menyeluruh dan akan kita ambil tindakan selepas itu. Kemudian saya nak bangkitkan tentang apa yang dibangkitkan oleh Tuaran. Pertama tentang tuntutan mengenai Filipina yang menuntut Sabah. Saya nak jelaskan perkara ini tidak timbul kerana kita tidak mengiktiraf tuntutan mana-mana negara atau Filipina yang nak menuntut Sabah sebagai salah satu kawasan milik negara Filipina, kerana pada tahun 1962 melalui Cobalt Commission telah pun mengiktiraf bahawa referendum yang telah pun dibuat ketika itu telah mengiktiraf bahawa rakyat Sabah bersetuju untuk menyertai Malaysia, dan maka dengan ini kita akan mempertahankan Sabah terus menjadi hak negara Malaysia. Yeah. Kemudian Ipoh Barat. Kemudian kita nak jelaskan tentang nama untuk ditukarkan nama Laut Cina Selatan itu kepada nama yang lain. Saya nak jelaskan di sini bahawa sebenarnya nama lautan di seluruh dunia ini berpandukan kepada dokumen yang dikenali sebagai Limits of Oceans and Seas yang diterbitkan oleh International Hydrographic Organization. Jadi maknanya dia tak ada kena-mengena, walaupun nama laut itu Laut Cina Selatan, tidak bererti bahawa laut itu dipunyai oleh negara China. Jadi kita tidak akan minta untuk laut ini ditukar nama kepada nama yang lain. Batu ada membangkitkan tentang masalah Cogem. Saya tak ada masa tinggal 6 minit lagi. Cogem. Cogem, okey. Batu telah membangkitkan isu Cogem, juga dicelah oleh Ipoh Barat. Saya nak jelaskan bahawa yang penting kepada kita ketika ini adalah apa yang cari makan. Apa yang kita buat di sana sehingga memberikan apa rasional kita untuk menghadiri Cogem, walaupun ada bantahan dan juga kenapa Perdana Menteri kita tidak pergi ke Menteri tak menengok jemput on the lagi ground. ni. Okey, saya jawab Berhormat Ipoh Barat. Hasil daripada mesyuarat Cogem di sana, pertamanya kita telah pun dapat berbincang mengenai pembangunan saksama secara inklusif yang dibuat oleh negara Sri Lanka, dan akhirnya keputusan ketua-ketua Commonwealth bersetuju untuk mewujudkan satu kumpulan kerja untuk membentuk agenda pembangunan agenda pasca 2015 dari perspektif Commonwealth. Melalui proses ini, Malaysia akan dapat mengenengahkan dan mempertahan pendirian dan dasar Malaysia, maka memelihara kepentingan Malaysia tentang isu itu. Jadi yang pentingnya dalam mesyuarat tersebut, this is about Cogem in Sri Lanka and bukannya Cogem on Sri Lanka. Itu telah pun dijelaskan oleh Perdana Menteri kita. Ada perbezaan di antara Cogem yang bermesyuarat di Sri Lanka dengan Cogem
untuk Sri Lanka. Political speech lah, retorik. Tapi saya nak tahu dengan khususnya sama juga political speech yang dibuat oleh Ipoh Barat. No, adakah kita address question cabuli hak asasi di sana? Ada Perdana Menteri open his mouth or kept shut and just make money and come back? Ada business saja. Okay. Has he spoken or not? Because macam David Cameron dan lain-lain Perdana Menteri ada mengatakan mencabuli hak asasi negara. That is the core values. Apa core values Commonwealth? Satu di antaranya adalah human rights values, kan? So he is given the chair now. Saya dah bagi peluang pendek-pendek sekali lah. Saya nak jawab. Adakah Perdana Menteri mengatakan atau mengambil tahu mengenai perkara itu atau memberitahu kepada Perdana Menteri atau kepada kerajaan di sana? Ada atau tidak? Saya nak jelaskan. Mula-mula Yang Berhormat kata kita patut boikot. Kemudian Yang Berhormat kata tengok bagus David Cameron pergi mesyuarat COGM. Ini apa ni? Ini yang retorik yang dibangkitkan oleh Ipoh Barat. Konsisten. Nombor satu yang kita pun bantang oleh David Cameron. Ini tak konsisten langsung. Man enough untuk membuat sesuatu. We are all showmanship Yang Berhormat. This is what we're doing. This is what we're doing. Pergi sana untuk perniagaan, kan? Cari makan. Untuk kroni-kroni kita, bukan untuk mempertahankan hak asasi kita. Core value of Commonwealth. Apa core value Yang Berhormat? Tahu tak? Okey, duduk. What are the core issues? Duduk Yang Berhormat. Saya nak jelaskan di sini. Tapi tak boleh. Saya nak jelaskan di sini Ipoh Barat buat pembohongan yang paling besar. Apa yang itu membuat? Apa yang cakap benar? Semua yang cakap benar. Yang Berhormat cakap mungkin tak benar. Yang Berhormat, sebab itu Yang Berhormat hanya tahu satu perkara mengenai masalah Tamil Tigers, tetapi yang penting kepada kita nak menyelesaikan masalah untuk menentukan supaya Sri Lanka sebagai satu ahli dalam COGM dapat membangunkan negara itu mengikut kaedah-kaedah antarabangsa yang paling baik. Kerana kita mempunyai sikap dasar orang kita Melayu di Sri Lanka? Untuk melihat bahawa apa approach yang kita buat Malaysia? Adalah orang melalui Melayu secara Islam moderasi. 200,000 orang. 200,000 people Malays are staying there. Dicabuli Tuan Musi, saya nak kata tadi dalam pencerahan dia kata 100,000. Sekarang dia kata 200,000. Dana ini pekak sikit. Inilah satu pembohongan. Dalam pencerahan saya catat di sini dia kata 100,000 orang mati. No. 100,000 orang mati. Ipoh Barat. Ya. Tak dijemput lagi Yang Berhormat Ipoh Barat. Ipoh Barat. Ipoh Barat. Ya, Ipoh Barat cakap pun tak direkodkan. Ya. Ya. Menteri. Akhirnya saya nak jelaskan tentang apa yang telah pun dibangkitkan oleh beberapa pihak mengenai rampasan kuasa termasuklah. Kita sambung pukul 2.30. Ini yang last, boleh ke 1 minit? 1 minit je. Tak, saya tak ada kuasa untuk tambah 1 minit, 2 minit. Ya. Habis dah. Jadi saya jawab, saya tulis isu yang akhir ini iaitu mengenai dengan Mesir dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM641,837,000 untuk Kepala B13 Anggaran Perbelanjaan mengurus 2014 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Lebih suara bersetuju Kepala B13 sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P13 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2014 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah Kepala P13 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Mesyuarat dalam majlis. Ahli-ahli yang berhormat, kita tangguhkan sehingga jam 2.30 petang.